Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzian Rashika binti Jamal 2200404. Saya Nur Fadilah binti Azaman 22004000. Nama saya Siti Nazira binti Mak Rezuki 22004002. Saya Nurul Atika binti Muhammad Nazli 22000401. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk Sebab Campur Tangan British di Pahang dan Terengganu serta akibatnya. Saya akan menerangkan tentang sebab campur tangan British di Pahang. Okey, sebelum campur tangan British di Pahang, Pahang ni merupakan sebuah negeri yang unik kerana negerinya yang luas tetapi mempunyai bilangan penduduk yang sangat sedikit. Time tu, pegawai British tak ada lagi campur tangan dengan Pahang sebab British time tu tak ada pendedahan tentang negeri Pahang ni. Sebabnya, mereka tidak membuat penerokaan terhadap negeri Pahang ni. Okey, kita pergi kepada faktor campur tangan British di Pahang iaitu kekayaan hasil bumi. Pelombongan emas di negeri-negeri Melayu bertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Mengikut rekod negara China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Mengikut rekod negara Portugis pula, pada abad ke-16 emas yang dihasilkan di negeri Pahang akan diperdagangkan di negeri-negeri lain. Selain itu, pada ketika itu, Pahang menghasilkan emas untuk dijadikan sebagai hadiah. Okey, ini merupakan kegiatan pelombongan emas di Pahang daripada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dekat sini kita boleh tengok kaedah yang mereka gunakan untuk melombong emas. Mula-mula pada abad ke-16 dan ke-17, mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Pada abad ke-18, kebanyakan daripada mereka menggunakan kaedah melampan. Untuk abad ke-19 pula, mereka menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey, next saya akan menceritakan strategi British meluaskan kuasa mereka di Pahang. Yang pertama, mereka menggunakan strategi desakan dan paksaan British di Pahang. British ni, mereka tidak mempunyai ruang melakukan manipulasi dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British. Kenapa mereka tidak ada ruang? Sebab time tu memang tak ada masalah langsung yang berlaku di negeri Pahang. Jadi, British tak ada alasan untuk campur tangan di negeri Pahang. Tambahan pula, Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang pada ketika itu amat berhati-hati dalam rundingan dengan pihak British yang berusaha memujuk baginda menerima perlindungan British. Tetapi, British tidak mengalah. Pada tahun 1887, British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British. Pada tahun 1888, British memperoleh peluang untuk mendesak dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British apabila berlakunya kematian seorang rakyat berbangsa Cina bernama Goh Hui yang ditikam di pekarangan istana. Sebenarnya, British mendakwa Goh Hui ialah rakyat British, padahal sebenarnya Goh Hui ni ialah rakyat bangsa Cina. Tapi disebabkan dakwaan British tu, Sultan diminta bertanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Jadi, Sultan Pahang terpaksa menerima perlindungan British dengan alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Seterusnya, strategi British adalah melalui Perjanjian British Pahang 1887. Kalau ikutkan cerita, mula-mula Sultan Ahmad tak nak pun tanda tangan dengan perjanjian dengan British, tapi British mendapatkan bantuan daripada Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Ahmad menerima pengaruh British. Sultan Ahmad pun bersetuju pun ada sebab. Yang first, pemegang konsesi mahu perlindungan British. Yang kedua, Sultan Ahmad mahu mengelakkan British daripada menyokong Wan Mansur. Okey, jadi dekat sini ada syarat-syarat perjanjian antara British dengan Pahang. First, British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. Yang kedua, British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Dan yang ketiga, Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Jadi berdasarkan syarat yang first ni, jadi British letak hak Clifford sebagai pegawai British yang menjaga keamanan Pahang pada ketika itu.
Kita masuk pula kepada akibat campur tangan British di Pahang. Yang pertama, berlakunya penentangan masyarakat tempatan, di mana gerakan kebangkitan menentang kuasa barat di negara kita merupakan kesan kepada cetusan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan terhadap hak mereka yang dinafikan oleh British. Matlamat mereka adalah untuk mengembalikan hak yang dirampas melalui berbagai bentuk perjuangan. Perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh kuasa barat sangat berbeza daripada sistem pentadbiran tradisional yang sedia ada. Ini memberikan kesan terhadap kuasa pemerintah dan masyarakat tempatan. Kesannya, mereka bangkit dengan nekat untuk mengusir kuasa barat dari tanah air. Salah seorang masyarakat tempatan di Pahang yang bangkit untuk menentang British adalah Datuk Bahaman. Nama asalnya Abdul Rahman bin Imam Noh dan dikenali sebagai Datuk Bahaman. Beliau dilantik oleh Pembesar Temeloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Datuk Bahaman menentang British di Pahang kerana beliau kehilangan hak untuk mengutip cukai dan balai polis dibina tanpa pengetahuannya. Antara bentuk penentangan yang digunakan oleh Datuk Bahaman adalah penentangan secara bersenjata. Berikut merupakan peristiwa penentangan oleh Datuk Bahaman. Pada tahun 1891, beliau melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling, Jerak Ampai. Pada permulaannya, kebangkitan tersebut menampakkan kejayaan yang membanggakan. Akhirnya, masyarakat tempatan terpaksa mengalah dengan kelebihan strategi dan teknologi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menewaskan kebangkitan masyarakat tempatan. Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Ini menunjukkan bahawa berakhirnya peristiwa Perang Pahang. Peta menunjukkan tempat-tempat berlakunya kebangkitan Pahang yang dipelopori oleh Datuk Bahaman. Kesan penentangan masyarakat tempatan terhadap pentadbiran British, iaitu kerugian akibat peperangan. British mengalami kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam Perang Pahang. Yang kedua, British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. British melantik residen yang berpengalaman, bijaksana, fasih berbahasa Melayu, pandai mengambil hati dan menguasai adat resam tempatan. British menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri yang ahlinya dilantik oleh Sultan setelah dicadangkan oleh residen. Majlis Mesyuarat Negeri menjadi badan penasihat Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan Sultan dalam Majlis Mesyuarat. British merombak semula skim penempatan pegawai. Penempatan pegawai British di negeri-negeri Melayu mestilah mengetahui adat istiadat Melayu. British menubuhkan perkhidmatan tadbir Melayu bagi melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan. Pemantapan kuasa barat iaitu British menguasai seluruh negeri Melayu. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat tempatan. Yang pertama, kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan. Banyak pembesar tempatan yang kehilangan jawatan dan kedudukan, kehilangan jiwa dan ramai juga yang dibuang negeri. Contohnya, Datuk Bahaman kehilangan jawatan dan kedudukan. Yang kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. British memperkenalkan Duba. Duba memberi peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu menyuarakan pendapat dan pandangan mereka dengan bebas berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat. Seterusnya, menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Akibat campur tangan British di Pahang memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan. Yang pertama, kepada pentadbiran tempatan. Pembentukan daerah di bawah kuasa pemungut cukai dan magistrat menyebabkan pembesar Pahang di daerah masing-masing kehilangan kuasa pentadbiran. Kemudian, British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran daripada Datuk Bahaman, iaitu gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Tindakan British ini menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Yang kedua, kesan terhadap perundangan tempatan. Konflik yang berlaku antara Datuk Bahaman dan British di Pahang menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Tindakan British ini menyebabkan kedudukan Datuk Bahaman sebagai penguasa undang-undang tergugat. Yang ketiga, kepada kewangan tempatan. Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan memungut
pemungut cukai oleh kerana adanya pengenalan kepada pegawai magistrat dan pemungut hasil. Elang bulanan yang ditawarkan kepada mereka juga sangat kecil. Para pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan elang tersebut dan membantah daripada mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, kita move kepada sebab campur tangan British di Terengganu. Okey, strategi perluasan British di Terengganu. Okey, kat sini British dijalankan perluasan kuasa dekat atas Terengganu secara berperingkat. Sebab negeri ini dia berada di bawah naungan Siam, dan kalau dia lakukan tindakan agresif, ini akan menimbulkan masalah. So, British gunakan strategi perjanjian bagi memastikan kejayaannya. Bagi kerajaan Siam, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Terengganu ini adalah naungannya, dan dikehendaki menghantar bunga emas dan perak pada setiap 3 tahun sekali, iaitu sebagai tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kuasa Siam. Bagi negeri Terengganu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang lain pula, mereka menganggap hantaran bunga emas dan perak sebagai tanda persahabatan sahaja. Okey, perkara ini tidak menyenangkan pihak British itu sendiri. Sebab apa? Matlamat utama British adalah untuk pastikan laluan perdagangan China dan juga India berada dalam keadaan selamat. Lepas tu, British rasakan konfrontasi secara bersemuka ini akan rugikan pihak British itu sendiri. Oleh itu, dia gunakan strategi perjanjian. Sejak tahun 1826 lagi, terdapat beberapa perjanjian yang melibatkan British dan juga Siam untuk menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 yang bolehkan British luaskan kuasa di negeri Terengganu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang lain. Ini adalah rajah ke arah Perjanjian Bangkok 1909. Mula-mula sekali British dengan Siam buat perjanjian Bernil 1826. Perjanjian yang kedua iaitu Perjanjian Sulit 1897. Perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian Sempadan 1899. Lepas tu Perjanjian 1902 and then Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Perjanjian ini telah membuka laluan kepada British untuk luaskan kuasanya di Terengganu dan juga negeri Melayu tanpa gangguan daripada kuasa pihak luar yang lain. Maka ini adalah merupakan rentetan peristiwa Perjanjian Bangkok 1909. Pada April 1907, rundingan antara pihak British Siam bermula selepas Perjanjian Perancis-Siam. Perjanjian ini diusahakan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, E.H. Throbel dengan Ralph Paget, iaitu mewakili British di Bangkok. Pada Jun 1907 pula, pejabat tanah jajahan membenarkan usaha perundingan ini. Lepas tu pada 13 September 1907, Throbel menemui Putera Damrong, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam bagi sampaikan hasrat British tersebut. Dan pada November 1907, hal tersebut telah disampaikan kepada Raja Siam. Pada Januari 1908 hingga Januari 1909, draft perjanjian ini dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui pada Januari 1909. Lepas tu next is 10 Mac 1909. Perjanjian ini telah ditandatangani antara wakil British Ralph Paget dengan wakil Siam iaitu Putera Deva Warapraka yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Ini merupakan faktor-faktor campur tangan British di Terengganu. Yang first sekali, Terengganu ni dia berada di kedudukan yang strategik. Okay. So British nak Terengganu sebab urusan perdagangan. Sebab kat sini Terengganu dia berada di laluan perdagangan antara Siam dan Singapura.
Yang second dia adalah faktor halang kemasukan kuasa barat lain. Kuasa barat lain iaitu Amerika Syarikat, sebab Amerika Syarikat nak luaskan kuasanya di Terengganu juga. Faktor yang ketiga adalah faktor kemakmuran dan kekayaan sumber hasil di Terengganu. Okey, kat sini Terengganu ni dia kaya dengan aktiviti pertukangan dan juga pembinaan. Jadi British nak jadikan Terengganu ni adalah sebagai pembekal barang dagangan ke Singapura. Tapi keuntungan-keuntungan ni British yang nak. Macam tu lah. Lepas tu nombor 4 adalah slogan beban orang putih. British ni dia mendapati Siam berlaku kejam ke atas negeri Terengganu. Jadi dia ambil kesempatan tu untuk meluaskan kuasanya dekat Terengganu lah dengan gunakan slogan beban orang putih bagi luaskan kuasanya. Okey, seterusnya saya akan terangkan akibat ataupun kesan selepas campur tangan British di Terengganu. Sebelum itu, saya akan cerita sedikit penentangan orang Melayu di Terengganu terhadap British. Penentangan terhadap British yang pertama berlaku pada tahun 1922 di Hulu Telemong. Penentangan ini bermula apabila ada beberapa rakyat yang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran daripada pihak British. Dan pada waktu itu rakyat-rakyat ini telah dibela oleh Haji Abdul Rahman Limbong dan dibebaskan dengan menitik beratkan undang-undang Islam oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Pada tahun 1925 pula, satu lagi kebangkitan menentang undang-undang British telah berlaku, dan ini disebabkan oleh ada beberapa orang rakyat yang telah membersihkan tanah kawasan Kuala Telemong untuk bercocok tanam. Tanah itu milik Tengku Haji Nik. Pada waktu itu Tengku Haji Nik ni telah meminta mereka ni untuk mengerjakan tanah itu, tapi telah dikenakan tindakan oleh pihak British, dan ini telah membangkitkan kemarahan rakyat Terengganu untuk menyokong penentangan terhadap pihak British. Okey, ini adalah kesan selepas campur tangan British, iaitu ini adalah gerakan pemberontakan Tani, gerakan yang terakhir pada waktu itu pada tahun 1928. Pada waktu itu bentuk penentangan dalam gerakan ini ialah dengan menggunakan sistem perundangan. Gerakan ini dipimpin oleh seorang ulama iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Berikut adalah cara dan juga sebab penentangan beliau, iaitu beliau telah memohon lesen leader untuk membela para petani Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah-hujah agama lah. Beliau telah menyatakan bahawa tanah adalah hak Allah SWT dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai. Beliau juga berhujah pada waktu itu, sistem pencukaian yang diperkenalkan oleh British adalah berlawanan dengan hukum syarak, dan beliau telah menuntut hak mengerjakan tanah harus mengikut hukum agama Islam. Okey, dalam sistem pentadbiran barat telah memberikan kesan kepada kuasa pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat negara kita. Mereka telah kehilangan kuasa dari segi mentadbir dan hubungan luar, kuasa perundangan dan juga kuasa kewangan. Di Terengganu telah berlaku kesan terhadap kuasa pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat. Yang pertama itu adalah pada pentadbiran tempatan lah di Terengganu. Di Terengganu berlaku pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu, dan penolong penasihat British di Persut dan Kemaman telah menggugat kekuasaan Sultan Pembesar. Dan juga hubungan antara luar negeri haruslah ditetapkan oleh British tanpa campur tangan oleh Sultan dan juga Pembesar pada waktu itu. Ini pula adalah kehidupan, adalah kesan terhadap kehidupan masyarakat. British telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini telah memberikan kesengsaraan kepada rakyat lah. British telah melaksanakan beberapa perubahan baharu dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan. Misalnya penduduk Terengganu
memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk penempatan ataupun berhumah. Cukai itu mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal untuk patuh peraturan tersebut kena denda, dan kalau gagal membayar denda akan dipenjarakan. Ini telah memberikan kesengsaraan kepada rakyat pada waktu itu selepas kedatangan atau campur tangan British di Terengganu. Okey, sebagai kesimpulan untuk presentation kami, kumpulan kami ni, kita dapat simpulkan yang mana kekayaan hasil bumi dekat negara kita ni telah mendorong pihak British untuk memperluaskan kuasa mereka di negara kita. Okey, tambahan pula, kebijakan British dalam mengatur strategi membolehkan mereka mengeksploitasi sumber di tanah Melayu dengan mudah sekali. Strategi yang tipu muslihat yang mereka gunakan ni telah mengakibatkan penduduk di tanah Melayu mula menentang penjajah. Oleh itu, kita dapat lihat sikap tidak berwaspada membawa kesan buruk kepada sesebuah negara yang mana mula-mula tu kita punya pemimpin yang percayakan British, and then lepas dah jadi berlaku huru-hara dekat negara kita, so mulalah berlakunya penentangan. Jadi semua pihak perlulah bekerjasama dan mengambil iktibar daripada pengajaran dengan apa yang telah berlaku. Dan kita juga mestilah berani melakukan perubahan serta menentang sebarang anasir luar yang buruk masuk ke dalam negara kita, supaya negara kita akan terus berada dalam keadaan aman dan juga damai. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.